Dasar laut oleh Kerajaan Pulau Pinang. Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang terletak di sebahagian negeri Kedah di Semenanjung Malaysia. Pulau Pinang merupakan satu-satunya negeri yang terbahagi kepada dua bahagian, salah satunya bahagian berada di seberang pulau. Pada asalnya terdapat satu jabatan yang menghubungkan kedua-dua negeri Pulau Pinang yang diberi nama Jabatan Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, pemerintahan adalah golongan berbangsa Cina yang terdiri daripada ahli politik. Banyak perubahan, pembangunan dan penambahbaikan yang berjaya dilakukan oleh pemimpin mereka. Oleh itu, Pulau Pinang menjadi salah satu negeri yang sering menjadi tumpuan terhadap pelaburan luar kerana kawasannya yang strategik. Pulau Pinang merupakan negeri yang membangun dengan pesat bagi perkembangan ekonomi negeri. Walaupun Pulau Pinang bukanlah sebuah negeri yang besar, Pulau Pinang menjadi tumpuan pelabur luar negara. Projek terowongan ini telah dimula suara oleh bekas Ketua Menteri Pulau Pinang iaitu Lim Guang Eng sebelum beliau berangkat ke China bagi menentukan syarikat mana yang berjaya menjalankan pembinaan projek terowongan tersebut. Pelaksanaan pemilihan prakelayakan telah dilaksanakan pada bulan November 2011. Walau bagaimanapun, projek ini dikatakan tidak dipersetujui dan tidak diterima oleh masyarakat setempat kerana ia bukanlah satu keperluan terhadap perkembangan dan pembangunan hidup. Masalah tentang terowong di Pulau Pinang. Okey, berdasarkan projek mega yang mendapat perhatian di seluruh negara pada masa kini, terdapat juga beberapa isu yang melibatkan pemerintahan kerajaan negeri dan parti politik di Pulau Pinang berkaitan tentang projek mega terowong dasar laut ya. Antara masalah yang timbul adalah berkaitan tentang hak perjualan tanah di Pulau Pinang kepada syarikat kontraktor. Masalahnya adalah masalah pertuduhan pertama yang diperoleh oleh Lim Guang Eng iaitu bekas Menteri Pulau Pinang yang telah didakwa melakukan aktiviti pelupusan harta milik kerajaan negeri iaitu terhadap dua lot tanah di Bandar Tanjung Pinang, daerah Timur Laut kepada syarikat Ewin Zenith Sdn Bhd dengan nilai sebanyak 135 juta dan 135 juta kepada syarikat Zenith Urban Development Sdn Bhd. Di dalam kedua-dua pertuduhan yang dilakukan pada 17 Februari 2015 dan 22 Mac 2017 di Pejabat Tanah Galian Pulau Pinang. Atas kesalahan ini, yang tertuduh boleh didakwa dihukum minimum penjara selama 6 bulan dan 5 tahun maksimum serta sebatan dan denda. Selain itu, dalam projek pembinaan ini juga telah melibatkan beberapa isu dan kes lain yang melibatkan bekas Menteri Pulau Pinang, iaitu beliau juga telah menerima suapan sebanyak 3.3 juta dan salah guna kuasa serta kedudukannya bagi membantu syarikat milik Datuk Zarul Ahmad dalam tindakan melantik syarikat tersebut untuk menjadi pelaksana projek mega pada bulan Januari 2011 dan 17. Dalam pertuduhan ini, Lim Guang Eng telah didakwa di bawah Seksyen 23/1 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan maksimum penjara selama 20 tahun, denda yang 5 kali ganda tidak kurang daripada jumlah suapan yang diterima atau 10,000 atau mana-mana hukuman yang mahkamah nilaikan lebih tinggi jika beliau disabitkan kesalahan tersebut. Walau bagaimanapun, Lim Guang Eng tidak mengaku bersalah dan tindakan menerima suapan dan salah guna kuasa itu, dan dia menolak dan tidak mengaku bersalah. Selain itu, terdapat beberapa kontroversi di mana kos pembinaan terowong yang sepatutnya hanya bernilai 63 bilion dan melibatkan proses pelaksanaan 4 pakej berdasarkan rancangan asal, iaitu pembinaan
3 jalan utama yang menghubungkan beberapa kawasan di Pulau Pinang sepanjang 30 km dan juga projek pelaksanaan terowong di dasar laut tersebut. Pihak kerajaan Pulau Pinang juga tidak pernah membuat bayaran sama ada dalam bentuk tunai atau pajakan tanah atau pemberian tanah kepada konsortium Zenith Construction, iaitu CZC Sdn Bhd bagi tujuan kebolehsanaan projek tersebut. Dan segala perbelanjaan dalam kos pembinaan terowong dasar laut tersebut adalah keluaran sepenuhnya daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan hal ini secara tidak langsung menjadikan seluruh masyarakat Pulau Pinang tidak puas hati dengan tindakan tersebut. Mereka berpendapat bahawa projek terowong dasar laut ini akan menambah lagi perbelanjaan kerajaan dan masalah rakyat akan semakin tidak diambil peduli. Daripada isu pembinaan terowong di Pulau Pinang, iaitu pihak kerajaan negeri Pulau Pinang telah mengumumkan tentang syarikat yang layak untuk mengambil bahagian dalam pembinaan projek mega ini. Walau bagaimanapun, pengumuman tersebut masih di dalam rangka peringkat pra-pemilihan. Dalam pemilihan tersebut, syarikat konsortium Zenith BUCG Sdn Bhd telah dilantik untuk penglibatan di dalam projek ini. Permasalahan dan isu ini terutama sekali telah memberi kesan terhadap negara, iaitu berkaitan nama baik negara yang terjejas dan dipandang buruk oleh syarikat besar dari luar. Ini kerana kesan daripada tindakan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang yang tidak menjadi contoh dan kepimpinan yang baik dalam negara. Kesan ini juga telah menjadikan projek pembinaan terowong tersebut tergendala akibat daripada ketidakpastian status pembinaan dan konflik yang timbul dan berkaitan kos dan juga status tanah tersebut. Rakyat akan terkesan dengan hasil tindakan ini yang mengakibatkan bebanan kutipan tol yang bakal dikenakan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi sesiapa yang menggunakan laluan terowong tersebut. Kesan daripada projek mega ini akan memberi kesan negatif terhadap masyarakat setempat, yang mana ia akan mengganggu ketenteraman persekitaran selama 10 tahun sepanjang projek ini berjalan. Masyarakat juga akan berasa terganggu dengan masalah kesesakan lalu lintas yang akan berlaku di kawasan sekitar. Hal ini secara tidak langsung menjejaskan ekosistem di dasar laut, terutama sekali kawasan Taman Paya Bakau yang berhampiran dengan kawasan pembinaan. Ini kerana persiaran geni adalah satu kawasan rekreasi awam dan ia akan menjejaskan persekitaran masyarakat dalam tempoh jangka masa yang panjang. Kesan daripada ekosistem laut yang terjejas. Tindakan membina terowong dasar laut ini akan menyebabkan ancaman alam sekitar kerana ia memerlukan jangka masa yang agak panjang untuk membina terowong tersebut. Penerokaan terhadap kawasan berhampiran akan dijalankan dan sekitar laut akan berlaku hakisan daripada tambak laut. Kawasan tanah juga akan menjadi tidak stabil akibat daripada penggalian bawah tanah. Isu mengenai dengan terowong dasar laut negeri Pulau Pinang. Okey, pada masa projek mega ini diumumkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, rata-rata penduduk Pulau Pinang dan kerajaan serta persekutuan terkejut dengan jumlah kos yang untuk membangunkan projek terowong dasar laut ini, iaitu lebih kurang 6 bilion ringgit hanya untuk terowong sejauh 4 ke 5 km, dan kos untuk kajian sahaja mencecah sehingga RM302,000, yang mana menurut lembaga jurutera mengatakan ianya adalah 400% lebih mahal daripada harga yang sepatutnya. Okey, rata-rata mengatakan projek ini adalah bukan satu keperluan untuk penduduk Pulau Pinang, dan ianya dikatakan dapat mengurangkan kesesakan untuk penduduk di Pulau Pinang, yang mana buat masa sekarang Pulau Pinang dikatakan sesak disebabkan kepadatan penduduk di negeri Pulau Pinang tersebut. Dan
untuk projek ini dianugerahkan kepada pihak CZCU-CG, iaitu satu syarikat usaha sama dengan beberapa syarikat lain untuk menjalankan projek tersebut. Dan projek ini juga terpalit dengan beberapa kontroversi yang melibatkan bekas Perdana Menteri, iaitu Lee Kuan Yew. Dan sekarang kes beliau masih dibicarakan berkenaan dengan terowong ini. Dan cadangan peringatan strategi dan taktik untuk mengatasi isu ini ialah dengan seperti yang kita maklum, projek ini adalah projek yang menerima belanja yang cukup tinggi, yang bernilai bilion ringgit, dan kesan kepada alam sekitar juga adalah impak yang cukup tinggi, mana sebahagian daripada tanah ataupun sebahagian daripada laut akan ditambak untuk dijadikan terowong, dan ini akan memusnahkan ekosistem laut situ sendiri. Okey, dan seperti yang kita tahu, sebahagian daripada pantai geni tersebut telah pun ditambak ataupun ditimbusi dengan pasir untuk projek inilah. Dan dulu Persiaran Geni itu terkenal dengan tempat untuk orang awam ataupun bersiar-siar dan mengambil udara segar. Kini ianya dipenuhi dengan pagar kerana untuk menutup ataupun untuk menghalang daripada orang awam masuk ke kawasan projek. Dan boleh dikatakan ianya memberi impak kepada negeri Pulau Pinang itu sendiri. Dan kesimpulannya ialah projek Mega Penang Terowong Darussalam ini ialah merupakan satu projek yang bukan sebagai satu keperluan untuk penduduk Pulau Pinang. Untuk makluman, Pulau Pinang sendiri dah ada jabatan, iaitu 2 buah jabatan yang boleh menghubungkan tanah besar ke Pulau Pinang. Dan sepatutnya kerajaan negeri Pulau Pinang sepatutnya menggalakkan orang awam untuk menggunakan jabatan dan bukannya membina satu lagi jalan yang saya rasakan bukan membuang masa, ianya mungkin melibatkan kos yang tinggi, dan rasanya kerajaan negeri Pulau Pinang boleh menggunakan kos tersebut untuk membangunkan ataupun membantu penduduk Pulau Pinang yang membeli yang betul memerlukan. Dan rasanya projek ini adalah satu projek yang agak membazir, sebab ianya akan memakai projek tersebut dijangkakan mengambil masa selama 10 tahun untuk disiapkan, dan selama 10 tahun tersebut akan berlaku berbagai rintangan dan berbagai rintangan yang akan berlaku. So pendapat saya, projek ini hanyalah akan menambahkan beban dan akan menambahkan hutang negeri Pulau Pinang, yang mana kos itu kos pembinaan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri Pulau Pinang. Dan pada saya nilainya agak banyak, dan wang kos sebanyak bilion ringgit itu boleh dimanfaatkan oleh penduduk Pulau Pinang sendiri. So